Kira duk buat hair sendiri ya. Mana esok bangkit sahur, lepas tu nak pergi merkit, nak beli lauk. Lagi tengah hari mau masak pula, petang dah buka payung. Balik kat rumah tadi dah pukul 9 malam. Bila nak pergi masjid dia kata? Dia kata tak jadi dia kata. Lepas-lepas ni mau tutup bulan puasa, kira tutup dulu. Biarlah, tak apalah, rugi sikit kot. Selama ni buka tak apa, untung dah. Lepas puasa buka balik. Ni perkiraan dia. Kita tak nafikan rakan-rakan kita halim buka juga bulan puasa untuk jual lauk, buka bazar Ramadan, silakan. Tu cara masing-masing. Tu cara masing-masing, bukan salah, tidak. Tapi nak cakap ada orang macam ni, kerana apa? Ada nilai akhirat dia. Kita nak cerita tadi, ada nilai akhirat, dia fikir. Untuk akhirat dia, untuk dunia selesai dah. Untuk akhirat tu bagaimana? Sebab itu dia kata, kalau ada orang yang tak boleh ingat ke akhirat dia, dia seperti mana binatang yang melata di atas bumi. Wallahiyazbillah. Allah Ta'ala telah berfirman, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb au alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu menjadi peringatan, yakni pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati atau mempergunakan pendengarannya dengan berhati-hati. Allah Ta'ala berfirman lagi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab kami yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mengandungi segala keberkatan agar diperhatikan semua keterangannya dan supaya dipertingkatkan oleh orang-orang yang memikirkan, dan supaya dimengertikannya oleh orang-orang yang memikirkan. Artinya Allah Ta'ala telah bawa datang Rasul untuk menceritakan tentang hari akhirat ini. Allah telah turunkan kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni Al-Quranul Karim, sampai hari kiamat, menceritakan tentang bagaimana berlakunya hari akhirat itu, bagaimana berlakunya saat hari akhirat itu, dan keadaan-keadaan manusia ketika tersebut. Kalaulah manusia tak boleh nak ambil perhatian dan pengajaran daripada perkara tersebut, maka manusia ni adalah orang yang sangat rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhirat. Al-Quran menceritakan banyak peristiwa-peristiwa berlaku pada hari akhirat. Keadaan-keadaan manusia semana yang telah kita ceritakan dulu. Banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang dibangkitkan dalam keadaan yang berbagai-bagai macam, sebagai gambaran kepada amalan-amalan yang telah mereka lakukan di atas muka bumi dulu. Ini peristiwa hari akhirat. Kita kena baca, kita kena tekuni perkara ini, kerana inilah saat titian yang kita nak pergi. Kita kena tahu apakah kita berada dalam golongan yang terselamat di hari akhirat ataupun golongan yang tak selamat. Bermacam-macam golongan yang akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat besok, dalam keadaan yang bermacam-macam rupa, sebagai gambaran usaha, sebagai usaha mereka waktu mereka hidup atas dunia dulu. Buruk ada, hak elok ada, hak comel ada, hak huduh ada. Maka seorang tu bila teringat hak tu, takut kita. Kita ni duduk dalam kelompok mana di hadapan Allah di akhirat besok? Ya Allah, takutnya sama ada kita duduk dalam kelompok Nabi ke? Sama ada kita duduk dalam kelompok golongan orang-orang yang kufur kepada Allah, wal-a'yazubillah. Kita tak tahu. Maka bila perasaan ini timbul dalam hati kita, lantas
kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ni cerita untuk nak mendidik hati kita. Ni cerita untuk mendidik hati kita. Kerana hati kita ni banyak lara, banyak lalai, nak keseronok je. Banyaknya nak keseronok semua. Budak cara budak seronok. Orang muda cara orang muda je, cara nak seronok dia. Orang tua pun ada cara seronok dia. Hidup kira nak seronok sampai lupa akhirat. Ni yang menjadi masalah. Tak kira lapisan umur siapa pun. Bila dia lupa akhirat, maka rugi dia di hadapan Allah. Kerana Islam ajar supaya kita kenangkan hari akhirat itu sebagai didikan hati kita untuk kita tunduk dan patuh pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita teringat akhirat, selamat. Apa semua kita buat, percakapan kita, perbuatan kita, gerak kerja kita, semuanya hati kita terdorong kepada perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan yang dapat mengambil pelajaran hanya orang-orang yang mengerti saja. Yang ambil pengajaran hanya orang yang tahu, yang nak tahu, yang nak kembali kepada Allah, mereka boleh ambil faham. Sebab itu kita sebut dulu bahawa dalam atas dunia ni pertama ada orang yang dia tahu, kemudian dia sedar. Ada orang yang keduanya, golongan manusia yang dia tahu tapi tak sedar. Ada yang ketiganya, ada yang tak tahu dan tak sedar. Orang yang tahu kemudian dia sedar, mudah-mudahan kita orangnya, insya-Allah. Maknanya perkhabaran tu telah sampai, maka kita tahu, kita sudah maklum, maka kita sedar dengan apa yang kita tahu itu, lantas kita jadi hamba Allah. Kita tahu buat dosa Allah Ta'ala tak suka, buat benda hak tak elok ni Allah Ta'ala tak suka, Allah Ta'ala benci kumpulan ini. Maka bila kita tahu, kita tinggalkan perkara tersebut. Ni orang yang tahu kemudian dia sedar. Jenis kedua, orang yang tahu tak sedar. Tahu benda tu salah, tahu benda tu baik, tapi tak buat kebaikan tersebut. Tak sedar. Dia tahu benda tu tak boleh, tapi dia tak sedar, sehingga kan dia melakukan perkara hak tak boleh tersebut. Lah ni barangkali pusat-pusat hiburan mungkin ditutup lagi. PKPP masih tutup lagi lah pusat-pusat hiburan. Walaupun ada dibuat serbuan juga, ada premis-premis pusat hiburan yang buka. Pasal apa dia buka? Dia nak patuh barangkali, tapi dia buka juga pasal kehendak orang. Bila nak buka orang ni, bila nak buka tak tahan dah nak menari. Barangkali lah. Mereka pun buka kena serbu, kena denda semua. Pergi pusat hiburan tu, ada orang Islam tak? Ada. Orang Islam tu dia tahu tak bahawa apa hak dia buat ni tak betul. Secara keseluruhannya dia tahu. Dia tahu pasal raya dia pergi. Dia tahu hari raya bila. Bila dia tahu hari raya ni, dia tahulah, dia sedarlah, dia tahu.
Masa hari raya, dia beli baju raya lah. Sebab apa nak raya? Amal dia tahu. Dia tahu hari raya. Pergi tanya, dia tahu tak? Dia kata tahu. Tapi kenapa joget juga? Kenapa masuk tempat maksiat ni juga? Kenapa duk langgar harak juga? Last sekali sebut, dia bengang kat kita, tu hak saya dengan Tuhan. Tu saya dengan Tuhan. Awak sibuk apa? Last sekali. Habis. Last sekali jawapan tu bubuh, kita pun tak tahu nak jawab apa. Kau tahu tak benda tak betul? Tahu. Ngapa buat? Itu urusan saya dengan Tuhan. Awak sibuk apa? Nak cakap apa? Kita balik itu lah. Awak jangan sibuk-sibuk lah. Awak kan Tuhan pun nak menentukan saya masuk syurga neraka. Habislah kita nak jawab apa? Balik gitulah. Ni orang yang tahu tapi tak sedar. Apa hendak buat dia buat tu ialah perkara yang tak betul. Itu contoh lah. Ada golongan yang tak tahu, tak sedar. Tak tahu, maknanya tak sampai maklumat kat dia. Dia jahil sungguh. Jahil sungguh. Tak tahu benda apa yang dia buat tu satu benda yang tak boleh dalam agama. Dia tak tahu pun benda tu tak boleh. Bila macam mana dia nak sedar? Sebab dia tak tahu. Kerana jahilnya dia. Maka ini yang berlaku. Beberapa kelompok manusia yang ada dalam kalangan manusia. Orang-orang Islam yang ada yang jenis macam ni. Mudah-mudahan kita nak hak pertama tu jadi orang yang tahu, kemudian orang yang sedar. Maksud sedar ni bila terlanggar daripada batasan itu, maka kita kembali semula kepada Allah. Itulah kita mudah-mudahan. Kita nak jaga 24 jam diri kita, hati kita, tindak tanduk kita, percakapan kita. Bukan mudah. Ada saja benda-benda hak tak betul, hak tak elok, hak dosa, hak kita buat. Tapi sebaik-baik orang yang jenis macam ni ialah apa? Dia kembali semula kepada Allah. Itulah. Sebab itulah lepas sembahyang kita sebutlah Astaghfirullahalazim. Buhlah 3 kali. Tu paling malas. Nabi istighfar 70 kali. Riwayat lain sebut 100 kali. Sehari. Kita 3 kali setiap kali sembahyang fardu. Tu pun kalau sempat 3 kali. Kadang-kadang tak sempat langsung, belah gitu je. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali. Kalau 5 kali sembahyang baru 15. 15 nak cover satu hari punya dosa. Apa macam? Nabi pun 70 kali, Nabi pun 100 kali istighfar kepada Allah Ta'ala dalam satu hari. Tu pemujur kita sebut juga Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Jadilah, maknanya kita ada juga usaha untuk kembalikan semula kita ni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal kita susah nak jaga hati kita. Pas subuh, Astaghfirullahalazim. Sebab apa Astaghfirullahalazim tu? Minta Allah Ta'ala ampun dosa kita selama kita tak sedar tadi. Pas zuhur, Astaghfirullahalazim juga. Sebab apa? Antara subuh dengan zuhur tu minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Sebab waktu tu kita tak sedar. Pas asar, Astaghfirullahalazim. Sebab apa? Daripada start zuhur sampai asar ada benda dosa yang kita buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hapuskan. Asar ke maghrib, maghrib ke isyak, gitulah pusingannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa. Ni orang yang tahu dan orang yang sedar. Berusahanya dia nak kembali semula dirinya kepada Allah. Yang kita takut ialah tak berusaha untuk kembali semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat dosa, tambah buat dosa, tambah buat dosa, tak ada usaha nak pergi, nak balik semula kepada Allah. Takut-takut tengah duk tingkat maksimum tahap dosa kita kepada Allah, pum, kata Allah Ta'ala bagi mati. Apa macam kita pada waktu tersebut? Kita manusia kata, siapa kamu nak hukum orang dia mati dalam keadaan banyak dosa? Mana kamu tahu dia banyak dosa?
Ya betul, tu sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau mati gitu, gamuknya macam mana? Sipirnya macam mana? Wal'iyazbillah. Sebab itu, Nabi kata apa? Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Iaitu sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah mereka kembali semula kepada Allah, yakni bertaubat dia kepada Allah. Sekurang-kurang taubat, Imam Malik kata apa? Hak tadi lah. Astaghfirullahalazim. Itulah. Sekurang-kurang, belum tentu lagi. Sekurang-kurang tu paling malas. Tu usaha. Adalah juga usaha. Ni kita takut hak yang tak sedar ke diri, tak ada usaha langsung untuk nak kembalikan semula dirinya kepada Allah. Ya Allah, ampun dosa ya Allah, banyak sangat saya buat dosa ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Kurang-kurang Allah Ta'ala dengar hajat kita itu. Jadi kita kena jadi orang yang macam tu, orang yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil pengajaran daripada ayat-ayat dan sekalian keterangan yang telah Allah Ta'ala sampaikan, hadapkan kepada kita. Perkataan ulul albab dalam ayat yang kita baca tadi, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Perkataan ulul albab itu dimaksudkan dengan orang-orang yang berakal dan yang mengerti. Perhatikanlah betapa Allah telah menafikan adanya akal bagi orang-orang yang tiada mengambil peringatan terhadap keterangannya. Nampak? Pada masa yang sama Allah Ta'ala menempelak golongan yang tak ambil peduli langsung tentang soal-soal dosa pahala ni. Allah Ta'ala kata hanya yang diberi peringatan ni, yang boleh diberi peringatan ni ialah orang yang berakal saja. Maknanya kalau orang yang tak terima tu, orang yang tak berakal lah. Tu bacaannya. Maknanya orang yang tak boleh kembali semula kepada Allah, orang yang tak nak ambil faham dengan apa yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran. Orang tu dia tak boleh ambil nak faham daripada cerita-cerita yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, kisah-kisah golongan yang dibinasakan oleh Allah sebabkan kekufuran mereka kepada Allah. Mereka tak boleh nak ambil faham golongan ini. Allah Ta'ala kata tak ada akal. Kita dengar cerita bagaimana Namrud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengar bagaimana kisah Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan Fir'aun, berhadapan dengan Haman, berhadapan dengan Qarun. Ni golongan hatta ingat akhirat ni. Allah Ta'ala binasa habis-habis atas dunia, binasa akhirat tu urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rakam dah dalam Quran. Jenis macam ni, hak ni. Allah Ta'ala kisahkan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Cerita pasal Abu Lahab dan bini dia, tentang jahatnya Abu Lahab dan bini dia, mengkufuri Allah dan Rasulnya, mendustai apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala cerita kepada umat Nabi Muhammad kita. Surah Tabbat Yada tu ada dalam Quran, juzuk Ammah, muka surah halah-halah sekali tu. Hak kita duk hafal selalu, hak kita duk baca selalu dalam sembahyang tu. Tak bolehkah kita ambil faham Abu Lahab dan bini dia dibinasakan oleh Allah Ta'ala, lalu dimasukkan mereka ni dalam api neraka sebab mereka mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dengar kata Nabi, langgar perintah Allah Ta'ala, malah lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat mereka apa? Wa mar'atuhu hammalatal hatab, bini dia pun sama, fi jidiha hablum mim masad, masuk dalam neraka, menjadi pekerja dalam api neraka.
Bila kita dengar kisah Abu Lahab ni, tapi nak ambil faham ke bahawa golongan yang dibinasakan Allah itu adalah kerana kekufuran mereka kepada perintah Allah. Kita dengar hal ni, ya Allah, takutnya kita akhirat esok masuk geng Abu Lahab ke masuk geng Nabi. Bila kita faham tu, angkat tangan selalu, ya Allah, masukkanlah kami dan kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Tak nak kami masuk dalam kumpulan Abu Lahab. Hak ni yang jenis ambil faham. Nak faham ni macam mana? Mari mengaji. Ada kuliah, ada pengajian. Mari dengar, tadah telinga, tadah hati. Pasal nak faham ayat Allah Ta'ala. Ni kalau sibuk 24 jam, kira nak cari dunia hari-hari sampai lupa akhirat, nak dengar kuliah seminggu sekali pun susah. Kira duk ngadap cerita kerja kita saja. Keluar pagi, balik tengah malam, esok semula balik. Gitulah. Sampai ke sudah. Nak pergi kuliah seminggu sekali pun susah. Macam mana hati kita nak terubat dengan benda-benda yang macam ni? Macam mana hati kita nak dekat dengan Allah? Nak buka Quran hari-hari boleh ke tak? Cabaran kita ni nak buka Quran hari boleh ke tak? Barangkali orang yang dah tak kerja mungkin pencin, barangkali duduk di rumah ada masa. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kesempatan boleh buka bila-bila masa Quran tersebut. Tahniah golongan yang macam ni. Ni geng-geng muda macam kita ni, ada masa ke dengan Quran? Banyaknya duduk dalam kenderaan yang banyak. Dalam kereta, atas motor. Dalam kereta, atas motor. Dalam kereta, atas motor. Balik letih, mengantuk, balik lena. Pagi esok semula balik. Macam tu. Bila nak buka Quran baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dah tu ya baca, kita tahu. Baca gilah. Tak tahu hak lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Baca 3-4 ayat. Sadaqallahul azim. Mata mengantuk, lena habis. Esok sambung pula. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Punya takdan sampai macam tu punya keadaan. Tak apalah. Pasal teringat ke Allah Ta'ala. Habuan kita di akhirat besok. Tapi ada orang tak ada sempat langsung nak buka Quran baca. Apa lagi nak pegang tasbih ni, kira leceh lah. Kira leceh pegang tasbih, kira leceh punya Pasal sibuk. Bila hati kita nak terubat? Bila kita nak ingat kepada akhirat? Saya semayang, tempat kerja saya semayang. Gitulah, melepaskan hak wajib. Takat tu lah. Kat surau, dekat tempat kerja ada surau. Pergi semayang masa waktu. Semayang, saya pergi semayang. Pergi makan, sambung balik, saya pergi balik. Gitu ya, takat tu ya. Islam, pasal semayang. Tak semayang lagi teruk. Dengan agama ni sikit-sikit ya. Cuih sikit. Cubit-cubit sikit ya. Jadi Allah Ta'ala tengok kita pun sikit-sikit je lah. Kita nak Allah Ta'ala tengok kita seolah Allah Ta'ala tengok kita seorang ya. Sebab kita nak redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Jadi ini yang disebut. Maknanya kalau orang yang boleh ambil mengerti apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, kisah-kisah yang terdahulu disebut dalam Quran, hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhirat, dia boleh ambil faham, maka dia orang yang ulul albab, orang yang berakal. Tapi begitulah sebaliknya kata ulama, kalau mereka tak boleh ambil pengajaran daripada Quran, daripada hadis Nabi, mengaji pun tak, apa pun tak, kira dunia semata-mata, dia jenis orang yang tak berakal, lawan balik pada orang yang berakal tadi. Yang ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Saya berhenti setakat tu. Kerana masa kita sudah cukup. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit bacaan kita
Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala buka hati kita, hati saya dan kita semua untuk menjadi orang yang sentiasa ingat kepada akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana hidup kita tak lama. Saat-saat lagi esok kita tak ada lah. Lah ni kita ada lagi. Barangkali esok kita mungkin tak ada. Saat ini kita ada lagi. Mungkin lepas isyak esok gini, mungkin hari waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita nak ingat akhirat ni? Bila kita kesempatan kita untuk nak ingat akhirat? Macam tu. Rangsangkan selalu persoalan-persoalan tu pada hati kita supaya sentiasa kita ingat berpaut balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita waktu kita lara, waktu lalai, waktu kita tengah seronok, paut balik tali itu. Mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi orang yang sentiasa sedar dengan hakikat yang sebenar. Mudah-mudahan di sana adalah kebaikan dan kebajikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan sikit sebanyak bacaan kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى دعوتك وعلى نصرة شريعتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ببركة القرآن العظيم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.